hijrah Nabi pada 2 Rabiul Awal. Nabi hijrah daripada Mekah keluar kepada kota Mekah tu malam tu 2 Rabiul Awal, bukan 1 Muharram. Ya, 1 Muharram itu tahun itu yang dikira sebagai tahun pertama. Nabi hijrah 2 Rabiul Awal. Nabi tiba di Madinah 12 Rabiul Awal. Ada sebahagian pendapat kata 22 Rabiul Awal. Ya. Jadi kenapa pula macam tu? Dah memang macam tu. Ya, sebab dulu zaman Nabi sebelum hijrah tu, zaman Nabi hidup dan sebelum itu tak ada tahun. Bulan ada. Ya, orang Arab dia dah ada bulan tu, dah ada Muharram, Safar, ya, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, tu semua ada dah. Dia dah ada bulan tu dan mereka ikut turutan bulan. Bulan tu memang dah ada. Tapi tahun tak ada. Dia kira bulan je, pusing macam tu. Ya. Jadi apabila sampai ke zaman Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kedua, baru dia perkenalkan tahun. Barulah dia nak letakkan. Dia zaman Umar ni, sistem pentadbiran ni dia lebih sistematik. Zaman Umar, dia susun bagaimana susun pentadbiran. Dia banyak menyusun. Dia mula-mula membuat pembaharuan. Ya, Nabi perkenalkan. Ya, Nabi betulkan akhlak, betulkan tentang konsep asas tu. Tapi sistem itu mula dicorak oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, zaman Umar lah baru ada tentera Islam. Zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi nak perang kumpul, beritahu, semua kena keluar. Zaman Umar baru dia ada tentera. Ya. Jadi zaman Umar Al-Khattab barulah dia nak perkenalkan tahun. Jadi nak ambil tahun tu, nak kira tahun pertama tu bila? Bila nak kira tahun pertama? Maka ya, sebagai satu ijtihad dia, ya, maka dia ambil tahun Nabi hijrah. Ya, tahun Nabi hijrah itu dikira tahun pertama. Tu, jadi satu. Kemudian nak kira bulan yang pertama bulan apa? Bulan 1. Kita bulan 1, Januari bulan 1. Kan? Januari bulan 1, Februari bulan 2. Bulan Islam tahun yang pertama nak kira daripada bulan apa? Muharram belum lagi masa tu. Baru fikir apa nak buat. Macam-macam lah keluar idea. Ada yang bagi bulan Ramadan, ya. Ada yang bagi macam-macam bulan. Tetapi akhirnya diambil Muharram itu sebagai bulan yang pertama. Nabi 1 Muharram, tahun pertama tu Nabi belum hijrah lagi. Sebab Nabi hijrah 2 Rabiul Awal. Itu, ya. Itulah asalnya. Jadi bukanlah 1 Muharram itu tahun hijrah. Dia hanyalah detik permulaan tahun hijrah. Macam lagu tu lah, 1 Muharram detik permulaan, kan. Tuan-tuan lagi apa daripada kecil belajar nyanyi lagu tu, kan. Tu dia detik permulaan tahun hijrah, bukannya detik permulaan hijrah Nabi. Okey, itulah dia. Kita tak nak baca tentang hijrah malam ni. Kita nak baca tentang kitab kita ni, kan, tak habis. Ya. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung dalam kitab ini, dalam bab adab bercakap. Adab bercakap ni, adab bersembang kan. Adab bertutur kata, macam-macam bahasa, ya. Baik, kita sambung. Kita dah baca dah, ya. Orang yang tak dapat menguasai lidah, hati juga tidak akan tenang. Kotoran itu akan terus menumpuk sehingga membuat orang yang itu tak bahagia. Kita ni jangan anggap bila orang yang jenis lepas cakap ni dia bahagia, dia tenang. Tak. Ini jenis orang yang laser lah kita kata. Ya. Yang mulut lepas ni tak tenang. Ya. Hatinya akan sentiasa berkecamuk. Ya, kehidupannya pun dia tidak ada ketenangan sebab mulut tidak dijaga. Ya, sebab Nabi pesan. Nabi dah bagi tahu, lidah ni dia ada kaitan dengan jiwa. Lidah kita ni dia ada kaitan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal kan kawan kita ni,
Yang jenis tak berapa bercakap, yang jenis lembut je bercakap. Cuba tengok dia. Nampak cantik je, elok je. Ya. Cuba tengok yang jenis hak lain sikitlah, yang berlawanan tu macam mana. Ya, nampak seronok. Memang nampak seronok. Tapi belum tentu. Ya. Ini. Sebab itu lidah ni antara benda yang sangat dijaga dalam Islam. Lidah ni maknanya percakapan kita ni, apa yang kita tuturkan, apa yang kita beri, sampaikan, dia sangat sangat dijaga. Setiap tutur kata kita tu, apa yang kita tuturkan akan dipertanggungjawabkan. Macam mana Nabi sebut kaitan lidah dengan hati? Sabda Nabi, la yastaqimu iman abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisan. Ya. Nabi dia buat perumpamaan begitu. Ni dalam telah belajar dalam ilmu mantik. Ilmu mantik ni dia kita cakap yang ini tapi maksudnya ke sini. Ya, cakap yang ini maksud dia satu lagi. Ya. Iman seseorang hamba Allah tidak akan lurus sebelum hatinya lurus. Kita ni beriman, kita ni ambil kata dia tak akan lengkap, tak akan sempurna ataupun tak akan capai selagi hati kita ni betul-betul ikut. Hati kita ni betul-betul nakkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, dia kata. Dan Nabi kata hati ni pula dia tak akan lurus sebelum lidah ni lurus. Mana nak sebut iman tadi, mana lidah kaitannya, kalau tak lurus lidah, iman tak lurus. Sebab Nabi kata, ya, iman tak akan lurus lagi hati tak lurus. Hati tak lurus lagi lidah tak lurus. Maknanya apa? Lidah tak lurus, iman tak lurus. Itu dia makna dia. Ya, maknanya dia ada kaitan. Lidah kita ni, apa yang kita tuturkan, kalau kita jenis tak berjaga-jaga, maknanya iman kita tak jagalah. Maknanya iman kita tu masih ada masalah. Sebab tu kena jaga. Ya. Sebab itulah kalau dia bukan apa yang kita hasratkan, apa yang kita fikir, kita nak luah, mesti luah. Tanpa memikirkan kesan baik buruk. Ya, Islam suruh jaga. Ya, walaupun benda tu nampak macam kena cakap, tapi kalau dia timbul mudarat lain pula yang lebih teruk, baik diam. Ya, lebih baik kita diam supaya dia tidak lebih teruk. Tapi kalau kita sebut dia boleh membaiki benda yang buruk, okey. Ya, maka disuruh sebut. Jangan pula diam. Ya, bukan kata mesti diam dia, tak. Bila melihat sesuatu yang perlu kita ucapkan, kita beri teguran, kena kata, kena cakap. Kalau tak cakap dia akan jadi buruk, maka kena cakap. Bila kita diam, maka kita bersalah dalam bab tu. Ya. Tahap pertama untuk jaga lidah ialah jangan mencampuri urusan orang lain. Dan jangan melibatkan diri dalam soal-soal yang bukan menjadi tanggungjawab kita. Yang awal ni, macam mana kita nak kontrol lidah ni, jangan sibuk hal orang yang kita tak tahu. Kita tak faham pun tentang tu, tak tahu pun tu, kita sibuk. Ya? Kita nak juga ulas. Sekarang ni ramai macam tu kan, kita. Ya? Kita tengok bab kadang-kadang bab agama, bab akidah. Kita pun tak berapa clear, kita pun sibuk bagi pendapat. Ya, sibuk kita nak bercakap. Sedangkan kita cakap tu tiada asas kebenarannya. Maka di situ rosak. Ya. Dia bukan kita kata kita bebas bersuara. Dia kata negara kita mengamalkan amalan bebas bersuara, katakan. Tetapi bebas bersuara dalam lingkungan yang dibenarkan. Dia bukan bebas bersuara ni apa saja. Ya, Islam ni dididik kita. Kita ni boleh buat. Kita ni ada kebebasan. Sebagai orang yang merdeka, kita bebas. Tapi bebas kita dalam lingkungan syarak. Dalam lingkungan yang dibenarkan syarak. Kalau syarak melarang, bebas tak ada. Tidak ada bebas. Ya? Begitu. Baru ni ada sehari dua lah. Ni dah dekat bulan 10. Ya, ni bulan 8, dekat bulan 10,
Kat Malaysia ni dia ada satu festival. Satu festival, satu perayaan, bukan perayaan, satu acara yang gilang gemilang. Yang dah menjadi tradisi dulu-dulu, biasa dah orang buat. Bukanlah dulu-dulu zaman tok nenek kita, tak ada lagi, ni zaman-zaman moden dia dah buat. Apa dia? Oktoberfest. Pernah dengar? Oktoberfest. Festival lah. Oktober Festival. Apa dia Oktober Festival? Di situlah dibenarkan, dihidangkan minuman keras, bebas minum. Perayaan sambut Oktoberfest ni maknanya orang taja minuman keras, letak taja dalam festival tu. Siapa nak minum ambil je. Ya. Adakah itu kebebasan yang dibenarkan Islam? Islam tak benarkan. Sebab itu ada usaha untuk halang. Halang bukan halang semua orang, halang kepada orang Islam. Disebut orang Islam tak dibenarkan hadir, dilarang hadir. Tapi ada pula orang Islam yang menyanggah, kata ini kebebasan. Negara kita ni negara yang pelbagai kaum, jangan halang, nanti orang tak datang, pelancong tak datang. Itu dia, kan? Itu bukan bebas, itu terbabas. Ya? Kita hidup dah terbabas lah daripada syarak. Jadi benda-benda macam ni, dia bukan atas bebas ni apa saja kita boleh buat. Ya? Kalau macam tu parahlah. Undang-undang tak perlu ada lah. Sebab orang bebas nak buat apa saja. Nak bawa laju, bawa lah laju. Nak langgar lampu isyarat, langgar. Tapi yang tu tak boleh pula, kena saman. Tahu pula yang tu tak boleh kebebasan. Tapi dalam bab agama tak apa, langgar lah. Ya? Benda-benda yang dilarang agama, tak boleh pula. Tak dihalang. Itu dia. Okey, so sikitlah keadaan kita segini. Benda tu setiap tahun dijalankan. Ya. Baik. Kemudian Nabi sabda, man husni iman al-mar'i tarakahu ma la ya'nih. Ya, rawahu at-Tirmizi. Meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya termasuk daripada iman. Ya, benda-benda yang bukan urusan kita, yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kita nak pergi campur juga. Kita campur tu bukan jadi baik, makin jadi buruk. Maka itu kita tinggalkan, tak buat macam tu, termasuk dalam perkara kita jaga iman dalam diri kita. Menjauhkan diri daripada bercakap kosong termasuklah cara untuk memperoleh keuntungan dan tanda-tanda kesempurnaan perangai seseorang. Ya, antaranya juga lagi daripada kita bercakap benda-benda yang tak ada apa, tak ada asas, dan sekadar kosong. Kita kata sembang-sembang kosong. Ya, tapi sembang-sembang kosong sampai 2 pagi. Kan? Orang kalau sembang kosong sekejap je sebab kosong tak ada apa. Tapi kita pula sembang kosong sampai ke pagi. Teh segelas, kan? Minum teh segelas tak sampai ke pagi. Tak payah taruh ais lah, memang sejuk dah teh tu. Jadi itu antara benda yang kena jaga. Ya? Boleh bersembang, bukan kata tak boleh, boleh bersembang, tapi kita carilah sesuatu yang mendatangkan manfaat. Ya? Sesuatu yang kita boleh buat perbincangan dengan rakan-rakan, dia mendatangkan manfaat. Sama ada kepada ummah, agama, negara ataupun kepada diri. Ya, datang manfaat, maka tidak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai dua kewajipan yang diperintahkan oleh Islam, iaitu solat dan zakat, sebagaimana berikut. Ya, Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya. Surah Al-Mu'minun. Allah sebut dalam Al-Quran, kalau kita baca Quran, memang Allah akan sebut solat, dia akan ada pasangannya zakat. Ya, aqimus solah wa atuz zakah, kata. Ya, contoh. Tapi dalam surah Al-Mu'minun, Allah letak satu peringatan tengah-tengah antara solat dengan zakat, iaitu cakap wallazina hum anil lagwi mu'ridun, orang yang meninggalkan perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia. Ini adalah orang mukmin. Berjayalah orang yang mukmin. Allah kata qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang mukmin. Siapa dia? Allazina hum an solatihim khashi'un, iaitu orang yang masa solat dia khusyuk. Ya, kita payah nak khusyuk, kan? Tapi kita usaha khusyuk.
Tak khusyuk tapi usaha khusyuk. Jadi, ya, kita tak khusyuk solat tapi kita sentiasa berusaha nak khusyuk. Ya, maknanya kita nak capai juga mukmin itu. Ya. Dan Allah kata wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang dia tak buat, dia tinggalkan benda yang tak ada apa, lara. Lagwi ni lara, benda yang sia-sia, yang tak ada manfaat pun. Dia tak kata buruk. Benda sia-sia ni tak kata mudarat, buruk tak. Tapi tak ada apa. Sia-sia begitu je. Ya, dia berlalu begitu saja. Ya, dia tinggal. Wallazina hum lizakati fa'ilun, barulah Allah sebut. Dan orang yang mukmin itu ialah orang yang mukmin yang berjaya tadi ialah orang yang dia boleh keluarkan zakat untuk tujuan membersihkan harta dia. Itu dia. Ya. Makna nak sebut di sini bahawa, ya, perbuatan dan juga perkataan kita kalau tidak ada manfaat, benda yang lara disebut, ya, maka tinggalkan. Islam tidak suka membuat sesuatu yang tidak mendatangkan faedah. Bahkan ia membuang masa tanpa mendapat sesuatu hasil. Islam, ya, ajar, ya, benda-benda yang tak ada apa, yang tidak mendatangkan hasil yang baik, maka di situ, ya, Islam tak suruh buat. Tingginya martabat seorang Muslim di sisi Allah bergantung sejauh mana dia dapat menghindarkan diri dari percakapan yang tak berguna. Ya, nak tengok kita ni macam mana? Nak tengok akhlak kita ni, jangan tengok akhlak orang. Akhlak kita ni macam mana kita bercakap. Kalau kita bercakap tu, dia boleh dengan benda yang baik, benda yang mendatangkan faedah, maka di situ kita ni adalah orang yang baik di sisi Allah. Tapi kalau kita banyak bercakap, akhirnya apa yang kita tuturkan itu, dia mendatangkan lebih banyak keburukan kepada masyarakat, maka di situ menunjukkan kita ini orang yang tidak ada harga pun di sisi Allah. Seperti mana Nabi SAW, ya, menyebut, ya, ini satu keadaan kita bila kita berhadapan dengan jenazah orang yang meninggal. Kan kita disuruh kalau kita pergi ziarah orang meninggal, sebut yang baik-baik. Betul tak? Jangan sebut yang buruk-buruk. Jangan kita kata nasib baiklah dia meninggal ni. Kalau tidak tak selesai masalah kampung dia ni, ya, dengan masalah dia. Jangan sebut walaupun dia tu buruk orangnya, ataupun dia ni orang yang bermasalah, ya, jangan sebut buruk. Ya, tak boleh sebut buruk. Kita kalau nak menziarahi jenazah, adab ziarah jenazah, sebut yang baik-baik. Ya, sebut yang baik-baik. Tuan-tuan tengok orang Kristian. Kadang-kadang kita tengok dia, ya, dia macam mana dia buat. Kita bukan nak tiru Kristian tu, tak. Kita nak tiru apa benda, apa yang ada kebaikan tu. Orang Kristian dia ajar begitu. Kan bila dia meninggal, mati ke bumi, ada khutbah, cakap, cerita tentang baiknya dia ni. Walaupun yang baik tu, yang mati tu penyangak paling besar dalam negara, kan? Dia tetap akan sebut yang baik-baik. Sebab apa? Dia latih begitu. Islam pun suruh macam tu. Islam pun selagi mana kita tak boleh memandang orang tu berdasarkan mata kita, pandangan kita. Kita nampak dia betul, bukan main bergelomang dengan dosa. Nampak. Tapi kita tak tahu akhir dia macam mana. Kita tak tahu akhir dia macam mana. Mungkin kita nampak sebelum itu. Mungkin akhir dia sebelum dia meninggal, Allah beri hidayah, dia bertaubat, dan Allah terima taubat, dia meninggal. Kita pandai yang buruk-buruk. Sebab itu tak dibenarkan kita cakap yang buruk-buruk. Sebab kita tak tahu akhir dia. Nabi sebut. Tapi dalam keadaan macam tu, ada benda yang Nabi larang. Ya, ada benda yang Nabi larang, kita jangan sebut walaupun baik. Okey, ini biasa kita buat. Anas bin Malik qala tuwfiya rajulun faqala rajulun akhar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma abashir bil jannah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'nihi aw bakhila bima la yanqusu, rawahu at-Tirmizi. Ada seorang meninggal dunia, Nabi Anas cerita, Anas bin Malik cerita, ada seorang meninggal dunia. Sahabat datang ziarah, Nabi datang ziarah. Dalam tu Nabi dengar ada orang bercakap. Dalam ziarah tu ramai-ramai ada yang bercakap. Yang cakap dia kata, oh, bagusnya dia, bahagialah dia, sebab dia masuk syurga. Dia ni ahli syurga. Ya?
Ada seorang yang datang ziarah tu sebut, cantiknya dia ni, ya, bagus dia ni, sebab dia ahli syurga, meninggal dia mati masuk syurga. Maka Nabi SAW pun terus sanggah. Nabi katakan, macam mana kau cakap macam tu? Macam mana kau boleh cakap tu? Macam mana kau tahu? Ya, macam mana kau tahu dia masuk syurga? Macam itulah lebih kurang. Tapi bukanlah Nabi cakap macam tu, ya. Nada tu nada Melayu kan. Nabi kata mungkin, ya, dia banyak berbicara tentang benda yang kita yang tak perlu, ataupun yang dia ni ada masalah-masalah lain, ya. Yang ada benda yang kita tak boleh menilai atas pandangan mata. Kata orang tu masuk neraka, kata orang ni masuk syurga. Tak boleh. Nampak orang buruk, ya, boleh jadi dia buruk, tapi boleh jadi ada sesuatu yang baik yang Allah pandang pada dia. Nampak buruk, tapi boleh jadi di sebalik itu ada sesuatu yang baik dia buat, Allah pandang. Nampak orang baik, nampak bagus, kita memanglah kalau orang baik kita puji, tapi pujian tu berpada. Bukan maksudnya tak boleh puji, boleh puji tapi berpada. Tapi berpuji sampai dia ni apa semua kan, tak boleh. Sebab boleh jadi ada sesuatu yang kita tak nampak, kita tak tahu di sebaliknya sesuatu yang tidak baik. Jadi berpada. Jadi kalau begitu, dalam keadaan sahabat nampak macam tu, rasa, ya, macam dia boleh masuk surga, Nabi sanggah, Nabi kata jangan cakap macam tu. Itulah dia. Jadi begitulah dengan kita. Apabila kita berhadapan dengan situasi yang sama, jangan kita mudah sangat terus memberi satu judgement, satu penghakiman. Terus kata, ni buruk, ni memang mati masuk neraka lah ni, ya, mati dari tempat lain lah masuk neraka lah, macamlah kita masuk surga. Ya, bimbang-bimbang Ustaz, kalau dia betul masuk neraka, kita pula geng kat sebelah kan. Jadi jangan cakap macam tu, ya. Jadi begitu juga kalau ada nampak kebaikan, boleh puji tapi berpada, jangan terlampau, ya. Pujilah dia ni dulu kan, baguslah, ya, ni arwah ni bagus betul orang ni dulu, ya. Macam itulah. Jadi jangan lebih. Orang yang suka bercakap perkara yang tak berfaedah, maka dia adalah orang yang lemah hubungan fikiran dengan lidahnya. Bercakap sesuka hati boleh menghancurkan masa depan. Sebagaimana pepatah mengatakan, barang siapa banyak bercakap, banyak salah. Ya, itu dia. Maknanya, itu dia. Kalau kita ni, dari segi perbualan, perhubungan kita, jaga. Ada pada. Ya, kadang-kadang kita bercakap, kita tak lupa, kita tak sedar. Kadang-kadang kita bercakap tu terlepas. Ya, kadang-kadang kita terlepas cerita orang. Kadang-kadang kita terlepas cakap benda yang dia tak suka dengar. Banyak kita berlaku macam tu. Kadang-kadang terlepas cakap, akhirnya bergaduh dia dengan orang lain. Padahal kita sebenarnya tak nak pun, tapi sebab kita bercakap, kita membuat sesuatu rumusan menyebabkan dia berfikiran sebaliknya. Bahaya. Ya, samalah juga dengan WhatsApp sekarang ni, macam tu juga. Kan? WhatsApp sekarang ni begitu juga. Kadang-kadang kita post, ya, benda-benda tu belum tentu orang yang membaca dia akan baca dengan apa yang kita fikir. Kita post satu benda, kita hantar satu benda, orang yang terima belum tentu dia akan baca seperti mana yang kita fikir. Boleh jadi dia akan membuat persepsi yang berbeza. Boleh jadi persepsi dia lain. Bila persepsi lain, maka timbullah konflik, timbullah, ya, renggang ni hubungan. Boleh jadi begitu. Jadi sebab itu kena berjaga-jaga, kena waspada. Nabi SAW bersabda, innal abda la yaqulul kalimah la yaqulaha illa la yudhika biha al majlis yahwi biha ab'ada ma bainas sama'i wal ard. Wa innal mar'a la yazilu an lisanihi asyaddu mimma yazillu an qadamai. Rawahu al-Baihaqi. Seorang hamba Allah yang mengucapkan kata-kata sekadar untuk orang ketahui, buat lawak. Itulah, ya. Ni pun satu benda yang Nabi sebut. Seorang hamba Allah yang mengucapkan kata-kata sekadar untuk orang gelak. Dengan kata-katanya itu dia akan terlempar jauh di antara langit dan bumi. Seseorang telah menderita akibat tergelincir lidahnya daripada
tergelincir kakinya. Ini pun bahaya juga. Kadang-kadang kita terlepas. Kadang-kadang kita nak buat tu, kadang-kadang kita tak sempat fikir baik buruk. Akhirnya menyebabkan timbullah keburukan. Akhirnya kita pun dipandang buruk. Seorang Muslim hendaklah membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata yang baik. Al-Quran telah menjelaskan bahawa kata-kata yang baik adalah perjanjian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana firman Allah. Dia bukan untuk Bani Israel zaman Nabi Musa, dia sama sampai ke zaman kita. Apabila Allah sebut dalam Al-Quran, walaupun kisah itu berlaku pada umat zaman Nabi lahir, tapi peringatan tu untuk kita juga. Allah sebut bagaimana nak kena jaga lidah ni. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Beberapa perintah Allah kepada Bani Israel yang disampaikan melalui Nabi Musa AS. Baik, Allah sebut. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel. Dengan Allah sebut apa? Ketika Allah kata kami membuat satu perjanjian dengan Bani Israel. La ta'buduna illallah. Jangan kamu sembah selain Allah. Ni tak ada masalah kita buat. Kita tak sembah lain dah. Kan? Kita sini semuanya orang yang hanya menyembah Allah. Wabil walidaini ihsana. Buat baik dengan kedua ibu bapa, mak ayah. Kena buat baik. InsyaAllah ini pun kita jaga. InsyaAllah tuan-tuan pun orang yang memang hubungan baik dengan mungkin mak ayah arwah dulu. Kan? Yang dah pergi dulu. Baik. Okey. Tak ada masalah. Dan juga wazil kurba. Dan juga kaum kerabat. Saudara mara. Bina hubungan baik. Jangan anak saudara bergaduh, bermasam muka dengan pakcik, dengan pak saudara, dengan mak saudara. Sebabnya apa? Satu lot tanah. Satu lot tanah dia putus hubungan saudara. Contoh, kan? Jadi dengan kaum kerabat buat baik, wal yatama wal masakin. Anak yatim pun kena buat baik, orang miskin pun kita jaga dengan baik. Maknanya kita tidak membenci mereka, tidak menunjukkan kebencian, menunjukkan tak suka, permusuhan sebagainya. Yang ini insya-Allah tuan-tuan macam tu. Baik, dengan kaum keluarga baik. Anak yatim pun sayang, dengan orang miskin pun pemurah. Wa qulu linnasi husna. Dan Allah letakkan juga antara benda yang kaum Bani Israel kena buat ialah bercakap dengan perkataan baik kepada manusia. Bila bercakap kepada orang lain, bercakaplah dengan perkataan yang baik. Bercakaplah dengan perkataan yang menyenangkan hati. Bukan kita puji, bukan kita jack, ataupun bukan kita nak apa, tapi perkataan yang tidak menimbulkan permusuhan. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Dan juga kamu dirikan solat dan kamu juga mengeluarkan zakat. Kita nampak, kalau kita nampak, sepatutnya Allah letakkan solat tu dulu, zakat tu dulu. Sebab tu ibadah fardu yang diturunkan ataupun diarahkan khusus. Tapi kenapa Allah letakkan awal juga? Ialah perkataan-perkataan yang baik. Nak tunjuk bahawa dalam kita jaga ibadah, kita jaga solat, tuan-tuan jaga solat, tuan-tuan jaga apa semua ibadah yang wajib ni, masa yang sama kena hati-hati dengan lidah, dengan perkataan. Sebab apa? Sebab kalaulah lidah kita tak dapat kawal, lidah kita ini bebas dan juga mendatangkan kerosakan, ibadah yang kita buat tadi dia tidak ada nilai. Hilanglah nilainya. Kata-kata yang baik akan dapat memelihara perhubungan persaudaraan. Sebagaimana firman Allah lagi. Kalau kita dapat bercakap dengan baik, insya-Allah hubungan kita akan jadi lebih baik. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan.
innasyaitana yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka bercakap dengan kata-kata yang amat baik kepada orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka, yakni pada orang yang mukmin dan juga orang yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Sampai satu tahap Allah perintahkan Nabi, dengan orang yang tak sokong Nabi pun, dengan orang yang menolak Nabi pun, kena cakap baik. Orang yang menunjukkan penentangan ataupun penolakan pada Islam pun, Allah suruh Nabi jaga perkataan dengan baik. Kalau dengan orang begitu kena cakap baik, apa pula kita dengan yang dah bersama-sama beriman, sama-sama yang Islam ni, tentulah kena lebih baik. Jadi begitulah bagaimana Islam ni diajar. Allah ajar kita ni, Allah nak kita ni jadi baik-baik sungguh. Allah nak Islam ni ajar kita supaya kita ni kalau jadi baik, sungguh-sungguh baik. Dia bukan baik sekerat-sekerat ataupun baik dalam satu-satu part saja. Part ni baik, part ni baik, tapi part ni tak baik, tak jadi. Macam tu sampai tahap begitu dalam surah Al-Isra ayat 53. Dan Allah bagi amaran, kalau kamu ikut syaitan ni dia akan hasut ni, benci pada orang yang tak beriman, benci kepada orang yang tak sama dengan kita, benci dengan orang yang tak sepahaman, tak sekepala dengan kita. Jadi memang itu kerja dia hasut suruh kita benci dan juga kita sentiasa bermusuhan. Jadi kena jaga-jaga. Syaitan sentiasa menghasut manusia supaya terjerumus kepada perkara yang tak baik. Ia juga berusaha untuk menghancurkan manusia dengan berlakunya pertumpahan darah dan sebagainya. Maka dengan berkata sesuatu yang baiklah kita dapat menghindarkan perkara itu berlaku. Kenapa berlakunya pergaduhan? Kenapa berlakunya permusuhan tidak bertegur sapa? Dia bermula dengan perkataan, bermula dengan percakapan. Bermula dengan percakapan, maka akhirnya timbullah krisis. Krisis kecil makin membesar akhirnya tak terkawal, boleh jadi sampai berlakunya bunuh-membunuh. Jadi itulah asalnya daripada mana? Daripada lidah tadi. Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Allah kata tak sama. Tidak sama perbuatan baik dan juga perbuatan jahat. Tolaklah perbuatan jahat tadi. Tolaklah apa-apa kejahatan yang datang kepada kita ini dengan cara yang lebih baik. Maknanya kalau datang perkataan yang buruk, datang satu benda yang tidak baik kat kita tolaklah dengan cara baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Itu maknanya panduan Allah. Kita kadang-kadang memang kita ada, kadang-kadang kita bertentang pendapat, tak sama pendapat. Kadang-kadang sampai sampai bermasa muka. Kalau ada orang yang memulakan nampak macam dia dah mula ekstrim, dah mula macam berlebih-lebih, maka Allah ajar kita jangan ikut. Kita layan, kita balas dengan baik. Sama ada dengan kata-kata yang lembut, ataupun dengan kesabaran dan sebagainya. Jadi Allah kata kalau kamu buat macam tu, nanti Allah akan lembutkan hati dia, dan dia akan boleh jadi dia akan menerima dengan lebih baik lagi dia. Tapi cuba kalau kita balas dengan perkataan yang sama, maka dia tidak akan menjadi baik, dia akan jadi lebih rosak. Sabda Nabi, innakum lan tasi'un nas bi amwalikum
falyasahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Rawahu Al-Bazar, ya. Kalian tidak akan dapat menarik hati orang dengan harta. Ya, kita tak dapat nak menyebabkan hati orang tumpah kasih kat kita dengan harta. Kita ada harta yang banyak, kita membagi, belanja dia makan, belanja dia apa, dia akan lembut hati masa tu. Bila dia dah susah balik, ya, dia dah lupa, dia tak timbul rasa sayang. Bila dia minta, kita tak bagi pula masa tu. Yang kita bagi selama ni, dia lupa, ya, dia akan mula timbul balik kebencian. Sebab tu Nabi kata, kita ni kalau kita nak menambat hati orang, bukan dengan harta. Kita nak tambat, nak timbulkan antara kita ni rasa orang hargai, ya, orang sayangi, bukan dengan harta. Kerana itu hendaklah setiap orang dari kalian supaya menarik hati mereka dengan air muka yang cerah dan akhlak yang baik, perangai yang baik. Macam mana nak tambat hati orang? Tunjukkan air muka yang jernih, tunjukkan air muka yang cerah. Maknanya sentiasa tersenyum, ya, sentiasa bermanis muka, dan juga akhlak kita baik. Barulah orang akan rasa apa? Akan rasa terpikat dan juga akan rasa seronok dengan kita, ya. Baik, wallahu alam. Setakat tu untuk malam ni sebagai panduan kita bersama, tak banyak pun, ya, sekadarlah untuk kita ambil pengajaran, dan juga untuk kita mungkin ada benda-benda yang selama ni kita buat cara yang bertentangan. Maka kalau berlaku seperti itu, kita betulkan supaya kita akan jadi lebih baik. Ya, itulah tujuan kita adakan kuliah ni, ya, supaya kita dapat perbaiki mana-mana kelemahan yang kita ada selama ini, mana-mana kekurangan ataupun keburukan yang ada, kita perbaiki sekarang supaya kita akan akhir sekali kita akan baik dan kita akan husnul khatimah, insya-Allah. Wallahu alam. Mohon maaf mungkin ada salah silap dan sebagainya pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud dan jibala yusabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi